Hai murid-murid, apa khabar semua? Cikgu doakan agar murid-murid sentiasa sihat dan gembira untuk menerima ilmu. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 3 bersama saya, Cikgu Muharni. Pembelajaran hari ini menggunakan buku aktiviti jilid 2, muka surat 48 dan 49. Okey murid-murid, sekarang kamu boleh buka muka surat 48 dan 49. Okey, dia double spread Dekat muka surat 48 ada gambar dan petikan mengenai buah belinjau. Dan di muka surat 49 kamu kena isi jawapan dengan idea utama dan idea sampingan tentang buah belinjau yang akan kita carikan bersama-sama di muka surat 48. Arahan yang diberikan, baca dan lengkapkan idea utama dan idea sampingan berdasarkan teks. Tajuk, buah belinjau. Jom kita mula. Okey, jadi sebelum kita cari idea utama dan idea sampingan, kita kena baca dulu. Jadi, jom baca petikan bersama-sama. Pokok belinjau banyak kegunaan kepada manusia. Buah, daun dan pucuknya dapat menjadi sumber pendapatan kepada petani. Buah belinjau biasanya dijadikan kerepek belinjau. Kini, kerepek belinjau dipelbagaikan rasanya. Ada rasa pedas, manis dan masin. Kepelbagaian produk belinjau ini mendapat sambutan ramai. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan pengusaha kerepek belinjau. Selain itu, pucuk dan buahnya juga sumber pendapatan. Pucuknya boleh dibuat sayur. Rasa buahnya lemak manis dan menambah keenakan dalam makanan. Seterusnya, batang pokok belinjau keras dan sesuai dijadikan bahan untuk membuat papan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan petani. Kesimpulannya, pokok belinjau ialah pokok serbaguna. Pokok belinjau boleh dikomersialkan, terutamanya buah belinjau, kerana amat digemari oleh semua golongan. Okey semua, jadi sekarang kita nak cari idea utama dan idea sampingan. Apa cikgu buat ni? Okey, nak cari idea utama dan idea sampingan. Okey, kalau kita tengok dalam muka surat tadi, tengok yang ni. Nampak tak yang ni? Yang ni Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sekarang kita kena cari 5 idea utama dan 5 idea sampingan. Okey, kalau kita tengok perenggan pula, perenggan ada, ni perenggan yang pertama, perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat dan perenggan yang kelima. Maksudnya, dalam setiap perenggan ni ada idea utama dan idea sampingan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 perenggan, jadi dalam setiap perenggan ni akan ada idea utama dan idea sampingan. Jadi selepas ini cikgu akan potong setiap perenggan. Jadi kita cari satu-satu lah sampai habis. Okey, jom kita mula ya.
Okey, sekarang perenggan yang pertama. Kita akan baca lagi sekali, ayat demi ayat, baru kita dapat cari idea utama dan idea sampingan. Pokok belinjau banyak kegunaan kepada manusia. Penting ni. Pokok belinjau banyak kegunaan kepada manusia. Apa kegunaan dia tu? Buah, daun dan pucuknya dapat menjadi sumber pendapatan kepada petani. Okey, maksudnya bahagian pokok tu seperti buah, daun, pucuk menjadi sumber pendapatan kepada petani. Tu isi penting dia. Jadi, idea utama dia, pokok belinjau banyak kegunaan. Kegunaan kepada siapa? Kegunaan kepada manusia. Idea sampingannya, menjadi sumber pendapatan kepada siapa? Kepada petani. Betul tak? Idea utama, pokok belinjau banyak kegunaan kepada manusia. Idea sampingan, menjadi sumber pendapatan kepada petani. Okey, sekarang kita masuk perenggan yang kedua. Buah belinjau biasanya dijadikan kerepek belinjau. Kini kerepek belinjau dipelbagaikan rasanya. Ada rasa pedas, manis dan masin. Okey, dia cakap buah belinjau ni biasanya dibuat kerepek ada kerepek belinjau. Okey, sekarang kerepek tu ada macam-macam rasa. Pedas, manis, masin. Dia dah upgrade. Okey, kepelbagaian produk ini mendapat sambutan ramai. Maksudnya dah ada macam-macam rasa ni, jadi ramai orang suka. Dan hal ini dapat meningkatkan pendapatan pengusaha kerepek belinjau. Okey, jadi idea utama sekarang yang dekat nombor 2 ni. Okey, sekarang produk belinjau ni dah ada macam-macam. Maksudnya kepelbagaian produk belinjau. Okey, dia nak cerita yang bahawa produk ni dah ada macam-macam. Ada macam-macam rasa lah. Bila dah ada macam-macam rasa ni, dah dapat sambutan, dia dapat meningkatkan pendapatan pengusaha kerepek. Faham tak? Dah ada pelbagai produk dan secara tak langsung produk-produk ini dapat meningkatkan pendapatan pengusaha kerepek belinjau. Okey, maksudnya idea utama, kepelbagaian produk belinjau. Idea sampingan, meningkatkan pendapatan pengusaha kerepek belinjau. Macam cikgu cakap tadi kan, dia nak cakap ada pelbagai produk yang ada macam-macam rasa tu. Bila dah ada pelbagai produk, jadi kerepek ni dapat sambutan. Bila dapat sambutan, okey, jadi meningkatkan pendapatan pengusaha kerepek belinjau lah. Faham? Mudah je kan? Okey, jom kita teruskan. Okey, sekarang kita dah masuk perenggan yang ketiga. Selain itu, pucuk dan buahnya juga sumber pendapatan. Pucuknya boleh dibuat sayur. Rasa buahnya lemak manis dan menambahkan keenakan dalam makanan. Okey, jadi maksudnya idea utama pucuk. Pucuk dan buahnya juga sumber pendapatan. Kenapa? Okey,
serbaguna lah. Pucuk buah, okey, pucuk buah semua boleh guna, semua boleh makan, semua boleh jual. Okey. Pucuk ni kan daun muda. Okey, dibuat sayur. Okey, boleh masuk dalam sayur. Okey. Rasa buahnya lemak manis dan menambahkan keenakan dalam makanan. Jadi, daun buah ni adalah penambah rasa dalam makanan. Ibarat macam tu. Okey, menambahkan keenakan dalam makanan. Jadi penyedap makanan lah. Menambahkan keenakan dalam makanan. Jadi idea utama, daun dan buah yang serbaguna. Okey, kenapa serbaguna? Daun boleh makan, buah boleh makan, okey, dijual, okey, boleh dijual, boleh diguna, boleh dimakan. Dan idea sampingan, menambah keenakan dalam apa? Dalam makanan kan? Takkan dalam beli pula. Okey, jadi menambah keenakan dalam makanan. Daun dan buah yang serbaguna. Idea sampingan, menambah keenakan dalam makanan. Perenggan yang keempat. Okey. Seterusnya, batang pokok belinjau keras dan sesuai dijadikan bahan untuk membuat papan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan petani. Okey, kat sini dia nak cakap, nak cakap batang pokok belinjau ni keras. Okey, batang dia keras dan boleh dijadikan bahan untuk buat papan. Okey, berguna tak? Bergunalah kan. Batang dia keras dan dijadikan bahan untuk membuat papan. Okey, idea utama, batang pokok belinjau keras. Idea sampingan, sesuai dijadikan papan. Betul tak? Sesuai dijadikan papan. Okey, sekarang kita telah sampai ke perenggan yang terakhir. Perenggan keberapa? Perenggan kelima. Kesimpulannya, pokok belinjau ialah pokok serbaguna. Okey, pokok belinjau boleh dikomersialkan, terutamanya buah belinjau, kerana amat digemari oleh semua golongan. Kat sini dikata pokok belinjau ialah pokok serbaguna. Sebab apa? Sebab dari pucuk, daun dan batang semua berguna. Okey, jadi pokok ni boleh dikomersialkan, terutama buah belinjau. Kenapa buah? Sebab ramai yang suka makan buah belinjau ni. Okey, amat digemari oleh semua golongan. Okey, jadi idea utama, pokok belinjau ialah pokok apa? Pokok, cikgu dah cakapkan tadi, pokok serba apa? Sambung. Okey, idea sampingan boleh dikomersialkan, terutamanya apa? Nampak ni yang cikgu dah highlight. Mudah kan? Jadi cikgu harap murid-murid boleh cari idea utama dan idea sampingan dan isi di tempat yang telah diberikan. Okey, selamat mencuba ya semua. Terima kasih cikgu ucapkan kerana mengikuti pembelajaran bersama Cikgu Muharni. Jumpa lagi di sesi pembelajaran yang akan datang. Jangan lupa